berkenaan kepimpinan dalam pendidikan serta gaya kepimpinan yang Puan Suzana terapkan dalam mengurus pelajar. Kepimpinan ni sebenarnya dalam organisasi sekolah kita refer kepada pengetua dan juga para pentadbir yang lain lah, GPK, guru penerangkanan, guru GKMP, guru kanan mata pelajaran. Jadi seorang pengetua, seorang pemimpin, dia perlu tahu ciri-ciri untuk bagaimana untuk menggerakkan sekolah agar menjadi sekolah yang berkesan dan cemerlang, yang dapat melahirkan pelajar, murid, generasi yang memiliki semua ciri lah, ciri yang holistik. Bukan saja pentadbir, perlu disahut oleh guru. Guru juga perlu melengkapkan diri dalam semua kemahiran. Perlu memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengurus. Guru perlu melaksanakan dasar oleh KPM. Jadi gaya kepimpinan saya lah sebagai cikgu, kalau saya akan menjalankan kepimpinan demokratik. Maksudnya pertimbangan terhadap pandangan guru-guru lain kita ambil kira, dan kita juga perlu sentiasa berunding, dan juga kita terapkan kepimpinan transformasi lah, untuk meningkatkan motivasi dan semangat bekerja ke tahap yang lebih tinggi. Jenis aktiviti kepimpinan yang diberikan dalam sekolah kepada murid-murid. Jenis kepimpinan. Sebagai seorang guru, cikgu kena peka. Cikgu kena peka kepada sebarang perubahan persekitaran. Contohnya, kita baru lepas daripada era PKP. Jadi kat sini cikgu memang sebagai guru, cikgu-cikgu, even pensyarah sendiri, siapalah tenaga pengajar, semuanya kena peka terhadap perubahan persekitaran. Dan untuk kita memastikan kita sebagai pelaksana dasar, kita memang perlu buat program yang seperti aktiviti-aktiviti kepimpinan. Contohnya, kalau di sekolah saya, kita ada buat camp kepimpinan dan jati diri. Kita anda semua tahu kita baru balik semula ke sekolah. Jadi keyakinan pelajar, murid perlu dipulihkan. Keyakinan dia, motivasi dia untuk belajar, percaya bahawa setiap murid itu ada potensi, perlu dipulihkan. Dan juga kita juga ada jalankan program Young Leaders. Maksudnya kita nak bangunkan bakat kepimpinan murid. Kita bentuk jati diri murid untuk melahirkan insan yang tadi saya cakap holistik, yang berdedikasi, yang berkaliber, dan dalam masa yang sama dia cemerlang akademik. Sebagai seorang ketua panitia, ketua bidang dan JPK pokok, apakah kemahiran interpersonal yang digunakan dengan pengurusan atasan dan juga rakan sekerja? Kalau saya tanyalah saudara-saudari yang ada dengan saya hari ini, satu waktu dulu seronok tak pergi sekolah? Seronok. Agaknya kalau lah masa boleh diputarkan balik, nak ke sekolah balik? Apa yang menyebabkan anda semua seronok nak ke sekolah? Salah satu penyebabnya ialah mungkin jumpa kawan-kawan, betul? Dan mungkin minat yang tinggi untuk belajar dan berjaya, dan kita tak boleh nak ketepikan peranan guru. Peranan guru tu penting. Jadi kemahiran interpersonal yang paling penting ialah kemahiran komunikasi. Sebagai seorang guru hari ini, dan juga pernah menjadi seperti yang Mak Farhan sebut tadi, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi ni
kita tak boleh serius panjang masa. Okey, ada masa walaupun dengan student kita boleh bergurau, tapi gurau yang maksudnya gurau yang masih ada batas. Student dia kena tahu dia perlu sentiasa beradab dengan guru. Okey, sebagai seorang guru kita juga perlu ada sikap peramah. Dalam masa yang sama kita tunjukkan sikap penyayang, mengambil berat, prihatin kepada murid. Kalau pandai bergurau tu bonus. Okey, jadi kemahiran yang pertama lah yang sepatutnya guru ada ialah kemahiran komunikasi ni. Kita kena asah lah. Mungkin kita tak pandai, kita mungkin peringkat awal kita tak berapa nak peramah, tapi bila benda ni dah tugasan sebagai guru ni kita jalani secara seharian jadi kita boleh develop penyayang kita. Jadi bila dah bekerja dalam masa yang lama, kita boleh nampak ada student tu kadang-kadang mata dia pandang kita, tapi kita nampak dia bukan fokus. Ada masa kita nampak student ni yang sebelum ni dia pendiam, dia bising, tapi hari ni dia pendiam. Tu sebagai cikgu dia kena peka. Mungkin dia ada masalah student tu, mungkin dia sakit perut, mungkin kerja tak siap. Jadi kemahiran komunikasi tu penting. Itu pendapat saya lah ya. Apakah kepentingan kemahiran komunikasi yang telah disebutkan tadi di antara guru dan juga pelajar? Komunikasi ni ialah satu bentuk perhubungan antara manusia ni. Dia punya konsep lah ya, yang melibatkan kita sampaikan maklumat kepada individu atau orang ramai, sama ada secara bersemuka atau media massa. Jadi pentingnya komunikasi ni ialah dengan berkomunikasi kita dapat bentuk satu iklim sekitaran kita yang bagaimana kita nak. Macam saya sebut tadi, kalau kita ada sikap penyayang, berlembut, ada masa kita kena berkeras dengan student ni, ada masa, tapi tak boleh selalu kita berkeras. Sebabnya kita kena fikir student ni dia manusia yang meningkat umur, sensitivity mereka tu tinggi. Mereka agak sensitif dalam hal-hal, kalau marah je tu kita serah pada cikgu disiplin. Jadi komunikasi yang bagaimana kita nak, kalau dalam situasi kerja saya, kita nak iklim yang selesa, iklim yang seronok. Jadi komunikasi yang baik sebenarnya dapat selesaikan masalah. Itu kepentingan yang kedua. Komunikasi yang baik dapat menyelesaikan masalah. Macam saya sebut tadi, mungkin ada student tu dia ada masalah, jadi kita bantu student. Jadi di sekolah, komunikasi pelanggan saya bukan saja dengan murid, tapi pelanggan saya ialah ibu bapa. Kita juga kena ada komunikasi yang baik dengan parents, ibu bapa student, ibu bapa murid. Kalau kita tak dapat selesaikan di peringkat sekolah dengan murid, kita perlu maklumkan kepada mak ayah lah. Sebab ini penting, sebab kita punya matlamat kita ialah kemenjadian murid. Peranan kita untuk memastikan murid itu dia seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi komunikasi sangat penting. Itu pendapat saya. Kalau dekat sekolah, pelajar perlu hadir dalam kursus kepimpinan, terutamanya pelajar yang jadi ketua pengawas. Jadi, adakah guru juga perlu terlibat dalam kursus kepimpinan? Betul, memang perlu. Memang sebagai seorang guru, pentadbir sendiri, pengetua, guru besar di sekolah, barisan pentadbir yang lain memang perlu menghadiri kursus-kursus kepimpinan. Supaya sebab mereka ni adalah
penting. Peranan mereka sangat penting dalam memastikan tugas di sekolah dilaksanakan dengan baik. Okey, dan pentadbir ni, guru penolong kanan, JKMP, guru kanan mata pelajaran seterusnya guru, inilah yang akan membantu mengurus sekolah dengan lebih berkesan. Okey, supaya dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Okey, jadi memang betul. Dan sehingga hari ini sebenarnya kami guru-guru, para pentadbir yang diketuai oleh pengetua memang sentiasa diberikan kursus kepimpinan. Soalan saya ialah, bagaimanakah Puan menguruskan masa antara kerjaya dan kehidupan peribadi? Kalau kita ada kerja nak kena hantar minggu depan, kita utamakan dulu yang mana yang penting. Okey, kita jangan campur adukkan kerja kita dengan kehidupan peribadi. Dan kalau tiba masa rehat, kita rehatlah. Okey, dan satu yang saya amalkan ialah saya sebenarnya tak suka dengan perkataan stres. Okey, kalau sebut perkataan stres, tension, sebenarnya itu mempengaruhi fikiran kita. Daripada kita sebut tu, sebenarnya ia mempengaruhi fikiran dan jiwa kita. Itu satu perkara yang sangat negatif. Penat mana pun kita kena tahu, macam saya kata tadi, kita kena tahu bila masa kita kena rehat. Kita tak boleh nak bekerja sepanjang masa 24 jam tu, 23 jam kita kerja, 1 jam yang lain kita penat. Urusan masa tu penting. Okey, dan kerja kita kena buat dengan ikhlas. Kita kena buat dengan sehabis baik. Okey. Apakah matlamat Puan dalam bidang yang kerjaya Puan ceburi sekarang? Okey, matlamat saya tentulah. Matlamat saya nak lahirkan anak-anak generasi yang tadi saya disebut perkataan holistik. Generasi yang cemerlang akademik, cemerlang peribadi. Okey, cemerlang sahsiah. Melahirkan anak-anak generasi yang berguna tu maksudnya anak-anak yang boleh menyumbang kepada agama, kepada keluarga, kepada negara. Okey, nak membentuk peribadi anak-anak ni, tadi kita dah bincang perlukan kemahiran, kena ada skill. Okey, dalam masa yang sama, sebab tu di sekolah kalau macam saudara-saudari anak-anak ni kat depan saya, awak ada masa kita belajar, betul? Ada masa awak akan release penat belajar dalam kelas, kita akan ada subjek kerja untuk melompat-lompat. Okey, kemudian kita ada waktu sembahyang, kita solat. Okey, jadi itulah matlamat saya dan saya rasa matlamat semua guru pun. Okey, untuk melahirkan anak-anak generasi yang cemerlang dari semua segi. Okey. Apakah cabaran menjadi seorang pemimpin dan pendidik semasa Perintah Kawalan Pergerakan semasa COVID-19 melanda negara kita? Okey, terima kasih Sarah. Okey, memang cabaran tu sangat besar. Okey, yang pertama ialah cabaran di sekolah antara pentadbir dengan guru. Okey, yang kedua cabaran antara guru dengan murid. Okey, cabaran antara pentadbir dengan guru ialah bagaimana nak membudayakan teknologi. Okey, kita mula kenal Gmeet, kita ada Zoom, macam-macam lagi semasa PKP. Okey, jadi pemimpin di sekolah perlu peka. Okey, pemimpin perlu peka untuk membudayakan teknologi. Pemimpin perlu sensitif, kena fleksibel dan sentiasa bersedia dengan teknologi digital. Okey, antara guru dengan murid ini pun sama. Okey, masalahnya ialah apabila sekolah tutup, apabila pengumuman tutup sekolah dalam jangka masa yang panjang, kesannya sangat teruk. Okey, terutama kepada kesan ni bukan sahaja di peringkat negara kita tetapi juga di peringkat global. Okey,
Kalau kita tengok peringkat global yang kepada negara-negara miskin, kalau kita kecilkan skop, kalau di negara kita kepada pelajar-pelajar luar bandar yang kurang berkemampuan, itu antara maksudnya apa? Kalau pelajar luar bandar ni yang kurang kemampuan, capaian internet dia tak ada. Okey, mungkin saudara-saudari pernah baca berita macam mana di Sabah dan Sarawak terpaksa panjat bukit, panjat pokok nak dapat capaian internet, betul kan? Macam tu juga di luar bandar di Semenanjung, samalah. Okey, dan kalau capaian laju pun, adakah mereka mampu untuk dapatkan data? Okey, itu baru kemampuan dari segi fizikal luaran ni. Diri sendiri, kalau ada pun yang capaian okey, ada kemampuan nak dapatkan data internet yang banyak, malas pula. Itu masalah yang terpaksa dihadapi oleh guru. Tapi sebenarnya guru dan masyarakat, mak ayah, anak-anak perlu, bukan saja pentadbir tadi, perlu beka, sebab kita dikejutkan dengan rutin baru dalam PDPR. Memang rutin baru, kesannya memang terpalit emosi kepada, bukan saja kepada murid, ibu bapa, malahan guru pun sama. Okey, kekangan untuk ada teknologi pun sama. Tak semua yang memiliki teknologi ni, adanya terpaksa menggunakan telefon. Itu pun terpaksa berkongsi dengan adik-adik. Jadi mak ayah terpaksa buat pilihan nak bagi abang, kakak ataupun adik-adik gunakan telefon. Okey, jadi itulah sebenarnya kejutan yang kita terpaksa hadapi, dan kita telah lalui era tu dan harapnya tak berulang lagi lah. Kesan yang paling ketara ialah bila ke sekolah dibuka, pelajar yang malas ni dia terus malas. Berlaku keciciran kat situ, di situ keciciran pelajar untuk ke sekolah. Jadi sebenarnya rugi negara, kerugian tenaga muda, generasi yang sepatutnya mereka berada di sekolah. Kerugian itu terpaksa, tapi kita kena buat sesuatu lah. Okay, supaya pelajar tu dah habis era PKP, dia kena datang sekolah. Okay, tindakan tu sangat penting, tindakan sekolah, tindakan panggil mak ayah, pergi rumah, tengok apa sebenarnya yang dihadapi oleh pelajar ini yang sendiri tak nak pergi sekolah bila PKP dah habis. Okay, itu menurut pandangan saya lah. Apakah yang graduan perlu ada untuk mencari peluang pekerjaan pada masa sekarang agar masa depan mereka dapat terjamin? Terima kasih Bapak Farhan. Okay, of course graduan kena ada kelayakan akademik. Kalau you all dah ada kelayakan akademik, apa lagi yang you all pula ada? Okay, cabaran masa kini terlalu, kita tak dapat nak teka, kita tak boleh nak agak. Sejauh mana cabaran yang awak semua terpaksa, saudara-saudari semua terpaksa hadapi, cabaran tu, jadi persiapan kena buat. Okey, yang pertama mesti ada kemahiran komunikasi. Okey, nak minta kerja, mesti nak pergi interview kan, IB. Kat situ majikan akan tengok komunikasi saudara-saudari. Okey, bagaimana saudara-saudari berkomunikasi. Majikan menilai, majikan meneliti, majikan menguji dari cara saudara-saudari, keterampilan dan cara bercakap. Okey, jadi dalam komunikasi ni penguasaan bahasa sangat penting. Okey, sekarang masa belajar cuba kuasai bahasa Inggeris. Kalau ada penguasaan bahasa selain daripada bahasa Inggeris, pandai cakap bahasa Cina, bahasa Tamil, lagi bagus. Okey, jadi penguasaan bahasa tu sangat tinggi, sangat penting. Kenapa? Selain pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab Malaysia negara terbuka. Kita bawa masuk ramai pelabur-pelabur dari luar. Pelabur-pelabur ini mungkin menjadi majikan anda. Mereka bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalaulah kita tak dapat siap diri kita dalam penguasaan bahasa untuk komunikasi yang baik, macam mana nak dapat kerja? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kemahiran kepimpinan.
Bukan nak kata saudara-saudari baru dapat kerja terus nak jadi pemimpin atasan, tak. Kepimpinan ni kita boleh tunjukkan dari awal kita bekerja. Okey, kita kena tunjukkan potensi diri kita, okey, potensi kepada majikan. Okey, kita mampu menggalas tanggungjawab. Okey, jadi aku bukan satu yang mengejut kalau kita dinaikkan pangkat dengan cepat. Kepercayaan tu penting. Nak bina kepercayaan ni memang makan masa, tapi kita nak hancurkan nama baik kita sekejap je. Banyak sangat dah contoh-contoh di luar sana yang kita boleh ambilkan, dijadikan sebagai teladan. Okey, yang ketiga, kita kena ada kemahiran bekerja secara berpasukan. Macam ni lah, macam hari ni lah, sekarang ni you all menunjukkan bahawa you all berjaya bekerja secara berpasukan. Sebenarnya itu memang masa belajar ni lah kita nak ambil pengalaman, sebab kerja secara berpasukan ni saudari-saudari, anak-anak akan bawa sehingga bekerja nanti. Okey, untuk kerja sebagai pemasukan ni komitmen kena jaga. Macam saya cakap tadi, orang akan menilai kita, rakan-rakan ni kan, kalau ada 6 orang dalam ni, you all mesti menilai setiap orang macam mana dia, boleh bagi komitmen ke tidak, boleh menggalas tanggungjawab ke tidak. Okey, jadi itu membina hubungan yang positif. Okey, yang keempat, mesti ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Jangan cepat putus asa. Okey, mental mesti kuat, mesti positif. Okey, jadikan cabaran sebagai peluang untuk berjaya. Okey, dan bila kita kuat, kualiti bekerja kita itu ada. Okey, dan yang terakhir, apa yang graduan perlu ada, graduan perlu pandai mengurus masa. Okey, mengurus masa, tugasan dapat diselesaikan dengan cepat, dengan cekap dan teliti. Saya tambah satu lagi, graduan juga perlu menguasai pelbagai kemahiran. Anak-anak sekarang, saudara-saudari sekarang dalam bidang apa? Belum tentu keluar nanti bekerja dalam bidang yang diambil di universiti. Jadi mesti kena terbuka minda untuk menguasai pelbagai kemahiran. Kita tengok hari ni contoh yang paling kita boleh tengok ialah contohnya, pernah tengok MasterChef tak? MasterChef Malaysia, Dr. Gigi dia menang dalam MasterChef. Maksudnya apa? Dia bukan saja ada kepakaran sebagai Dr. Gigi, tapi dia juga pakar memasak. Okey, jadi perlu, sebab kejayaan bila you all keluar nanti, kejayaan yang kita ceburi itu berisiko. Contoh masa PKP ramai kena berhenti kerja, betul tak? Okey, jadi perlu kuasai pelbagai kemahiran. Okey, bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan duyung manakan dapat sabunya. Okey, kena optimis lah. Okey, itu saja.